Hai. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran fizik tingkatan 5 iaitu 3.4 tenaga dan kuasa elektrik. Jadi kita teruskan dengan kandungan dia pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini, kita terus kepada 3.4 iaitu subtopik terakhir untuk bab 3. Tenaga elektrik E dan kuasa P. Jadi kita tengok dia punya formula-formula. Cikgu ringkaskan formula-formula dia, tetapi sebelum itu kita ingat balik apa itu formula bagi beza keupayaan. So mengikut beza keupayaan ialah V kan. Beza keupayaan sama dengan pengaliran tenaga elektrik per unit cas. Cas ialah Q. Ini formula dia lah. Itu ialah beza keupayaan. Ini ialah tenaga. So ini ialah pengaliran cas. Di mana kita sudah belajar Q merupakan IT itu formula yang paling awal kamu belajar dalam bab ini. Jadi apabila kita nak cari tenaga berdasarkan kepada formula ini, kita pergi ke tenaga. Apabila kamu susunkan formula ini, maka sekarang kamu akan dapat E sama dengan VQ, kan? Itu formula yang pertama. E sama dengan beza keupayaan darab dengan cas. Selepas itu, kalau saya masukkan formula ini, masukkan ke sini, apa jadinya? Jadi itu formula yang kedua lah. So sekarang formula yang kedua dia adalah E sama dengan VQ tadi sama dengan IT kan. So apabila kita masukkan, dia akan menjadi VIT. I itu ialah current lah, T itu ialah masa. Itu formula yang kedua bagi tenaga. Formula yang ketiga ialah E sama dengan, ada lagi kita belajar, kalau kita nak pisahkan V itu, kita tahu V sama dengan IR. Satu lagi kalau nak cari I pula, I sama dengan V per R. Jadi kalau saya masukkan di sini, saya terbitkan dulu supaya kamu faham kenapa formula dia begitu. So kalau saya gunakan nilai V ni dulu. V sama dengan IR kan. So kalau saya masukkan IR, I lagi sini darab dengan T, jadi saya akan dapat formula yang ketiga iaitu I darab I, saya akan dapat I kuasa 2 kan. I kuasa 2 R T. Itu formula yang ketiga. Cikgu kumpulkan 1, 2, 3. Yang keempat, macam mana kita terbitkan? Tadi saya gantikan V. Macam mana pula kalau saya nak gantikan kalau nak gantikan I dia? Same thing. So kita buat sikit penggantian dia. E sama dengan V. Sekarang saya nak gantikan untuk I berdasarkan kepada formula ni. I sama dengan V per R. Jadi V per R. Masih ada T dia lah. Jadi apabila saya combine, saya akan dapat V kuasa 2 per R darab dengan T. Itulah formula yang keempat. Untuk rumusan dia, untuk tenaga ni, unit bagi tenaga sentiasa kita gunakan joule lah. Sentiasa gunakan joule. Sama juga tenaga yang kita belajar dalam tingkatan 4, tenaga haba, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, semua menggunakan joule. Begitu juga dengan tenaga elektrik. Jadi cikgu ulang balik komponen dia. V ialah
beza keupayaan, V adalah beza keupayaan, Q adalah charge elektrik, T adalah masa, pastikan semua SI unit, I arus, R rintangan dan sebagainya lah. Itu kamu sudah familiar untuk bab ini. Jadi itu ialah tenaga. Sekarang kita pergi ke kuasa pula. Apa itu formula bagi kuasa? Okey, tenaga tadi dia guna E tetapi kuasa sekarang dia gunakan P. Mengikut bab tingkatan 4, kita tahu bahawa kuasa sebenarnya yang paling asas, kuasa sama dengan kadar pengaliran tenaga ataupun kadar melakukan kerja. So bermaksud apa-apa yang bernilai joule tu ataupun tenaga ataupun kerja tu kamu bahagi dengan massa, kamu akan dapat kuasa, di mana unit kuasa adalah watt. Kita gunakan unit dia adalah watt. Okey, so kita terbitkan, kita cuba. So setiap formula E itu kalau saya bagikan dengan massa, apa yang berlaku? Okey, sebenarnya formula kuasa ni pun datang daripada formula tenaga tu. Okey, contohnya ini, E sama dengan VIT kan. Kalau E bahagi dengan T, apa yang berlaku dengan T tu? Dia akan hilang kan. Cikgu buat matematik sikit lah. VIT kalau kamu bahagi dengan massa, T dengan T akan cancel out. Jadi apa yang kamu dapat? Okay. So formula yang kedua dia adalah P sama dengan VI. Sebab T dia sudah dipotong oleh komponen massa yang ada di bawah ni. Okay. Formula yang ketiga, I square RT itu kalau saya bahagi dengan massa, saya akan dapat formula kuasa yang ketiga, sama juga ketiga, iaitu I kuasa 2 R. Faham kenapa? Sebab kalau dia bagi T sini, T dia akan hilang. Yang keempat, P sama dengan, ini kan T kan, kalau bagi T sama juga T dia akan hilang. So yang tinggal ialah V kuasa 2 per R. Okay, ini yang formula yang keempat. Okay, pastikan kamu hafal. Ke-88 tu tak perlu hafal sangatlah. Okay, kadang-kadang kamu boleh terbitkan sendirilah. Okay, cikgu ulang balik. Untuk tenaga, unit dia adalah joule. Formula dia ada 4 di sini. Pastikan kamu ingat 1, 2, 3, 4. Okay, formula kuasa pula. Kuasa adalah tenaga, kadar pengaliran tenaga. Perkataan kadar merujuk kepada bahagi massa. So ada sama juga, dia ada 4 formula di sini. Unit bagi kuasa adalah watt. Unit bagi tenaga tadi adalah joule. Okay, so itu ialah 8 formula yang kita belajar. So now kita pergi ke pengiraan dulu. Okay, kita cuba kira dulu. Okay, macam mana nak guna formula-formula yang baru kita belajar tu. Okay, kita guna saja contoh buku teks. Nanti kalau kamu buat tugasan, nanti kamu lengkapkan dalam modul masing-masing lah. Okay. Alright. Okay, mungkin agak kecil, jadi cikgu zoom dulu. Okay, guna contoh 2 ni. Okay, so sebenarnya dia ada penyelesaian pun, cuma cikgu nak terangkan macam mana nak buat dia. Okay. Sebatang lampu berpendaflow dilabelkan dengan 240. Ini ialah beza keupayaan lah. 32 watt. Watt ni adalah kuasa, P. Power. Kirakan rintangan dia. Okay, yang pertama, kamu ada V. V ialah 240. P sama dengan 32 watt. Kamu nak kira R. Jadi apakah formula P yang ada? Kuasa yang ada V dengan R. Jadi kita cek baliklah apa formula dia. Okey, formula ni kan. Okey, yang lain dia ada I, jadi ada arus, tak boleh pakai sebab arus belum dikira. Jadi kita gunakan formula yang keempat tu, iaitu V kuasa 2 per R. Kamu kira dia lah. P 32 sama dengan 240 kuasa 2 bahagi dengan R. Kita shift solve dia, kamu akan dapat berapa ohm. Okey, cuba. Berapa?
1000, kita akan dapat 1800 ohm. Okey, itu yang pertama. Okey, soalan yang kedua, arus. Nak kira arus berapa? So sekarang carilah mana-mana formula, semua formula pun boleh pakai sudah, sebab sekarang kamu ada V, R pun sudah ada, P sudah ada. So boleh guna apa-apa formula lah. So katakan saya nak guna formula P sama dengan VI pun boleh lah. Okay. So this one is 32. V dia berapa? 240 I. So shift solve, or you just divide it. 32 divide with 240, kita akan dapat 0.13. Jangan lupa unit mesti betul lah. Unit adalah ampere. Okay, pengiraan dia. And then hitungkan tenaga elektrik. Tenaga ini dia minta kamu kira E yang dibekalkan dalam masa 3 jam dalam kilojoule. Okey, E. Ini boleh guna apa-apalah. Kamu boleh guna VI, T pun boleh. Okey, contohnya kita guna VIT lah. Sebab dia nak kira tenaga. Voltan dia ialah 240, arus 0.13. Masa tadi berapa? Masa ialah 3 jam. Kalau 3 jam dalam saat 3 jam darab dengan 60 minit, darab lagi dengan 60 saat. So kita kira habis dia berapa? 240 darab dengan 0.13 darab dengan 3. Okay, kamu akan dapat 336960. Okay, kalau bagi 1000 untuk dapatkan, sebab jawapan dia minta dalam kilojoule lah. So kita dapat 336.96 kilojoule lah. Ini joule. Kamu nak tukar kepada kilojoule, bahagi dengan 1000 lah. Itu kaedah ataupun pengiraan yang memerlukan kamu memilih formula yang betul. Okey, pastikan pilih formula yang betul di antara banyak-banyak formula yang kita sudah belajar. Okey, itu ialah yang pertama, perbezaan di antara kuasa dengan tenaga dengan kuasa elektrik. Now kita pergi ke kadar penggunaan. Okey, kadar penggunaan ataupun berapakah tenaga elektrik yang dijual. Okey, yang ini ialah untuk penjualan tenaga elektrik. Okey, macam mana kita nak kira penjualan tenaga elektrik? Ini sebenarnya ada belajar. Kalau kamu belajar sains, kalau dulu dia belajar dalam KHB, so not sure lah. Batch kamu ni adakah tidak belajar dia? Okay, so kita kira penjualan ataupun penggunaan tenaga elektrik gunakan yang ini, iaitu tenaga. This one is tenaga. E sama dengan tenaga, P sama dengan kuasa, T sama dengan masa. Tetapi cara kita kira ni lain sikit. Okay, biasanya kita kira tenaga elektrik ni dalam unit kilowatt per kilowatt jam. Bermaksud kalau kamu jumpa kan, contohnya rating dia adalah, rating alat elektrik tu ialah 50 watt, tukar dulu ke kilowatt, bahagi dengan 1000. So kita perlu tukar dalam pengiraan, kamu tukar dia 0.05, jadikan dia kilowatt. Begitu juga dengan kalau masa yang digunakan cumalah 30 minit. Kita perlu tukar kepada jam. Contohnya 0.5 jam lah. 30 minit ialah setengah jam kan. Jadi perlu tukar kepada jam. Baru kita dapat penggunaan tenaga elektrik dalam kilowatt jam. Kenapa kilowatt jam? Sebab kilowatt jam ni sama dengan, okay, ini sama dengan 1 unit tenaga. 1 unit tenaga elektrik. 1 unit tenaga elektrik ni biasanya yang dijual oleh syarikat pembekal, contohnya TNB, Sesko dan sebagainya lah. 1 unit tenaga elektrik yang kita guna ataupun dijual bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Okey,
enough with that. Formula untuk kira ialah E sama dengan PT ya. So kita cuba kira dia. Okay, dengan kadang-kadang soalan dia ada bagi berapa harga setelah kamu guna berapa unit, berapa harga yang kamu perlu bayar. Tarif dia dinamakan sebagai tarif. Okay, kita tengok soalan yang kedua untuk cuba dalam practice formative 3.4 ni. Okay. Ini adalah harga dia. Oops, sorry tak nampak. Okay, cikgu zoom dulu, zoom in dia. Okay, so ini ialah harga dia. Jadi kita nak hitungkan cost dia. So contohnya TV ni. TV power dia adalah 600 watt. So kita perlu tukar tadi apa pengiraan dia, pastikan tukar kepada kilowatt. So 600 kalau bagi 1000 you will have 0.6 kilowatt. Cara dia adalah bahagi 1000. And then masa. Masa dia sudah dalam jam, tak perlu tukar lah. Jadi nak kira tenaga dia yang kita sudah pakai 0.6 kilowatt darab dengan 8, berapa kamu dapat? Kamu dapat 0.6 darab 8, kamu dapat 4.8 lah. Okay, 4.8 kilowatt jam. Bermaksud kalau kamu nak kira cost dia, kan tadi dia cakap cost untuk penjualan tu ialah 30 sen seunit kan. Berapa unit ni? Samalah ini bersamaan dengan 4.8 unit. Sebab tadi cikgu sudah cakap lah 4.8 kilowatt jam sama dengan 4.8 unit. So cost dia sama dengan 4.8 darablah dengan harga seunit tu, iaitu 0.3. Okay, so you will have kalau untuk penggunaan selama 8 jam kamu cuma perlu bayar RM44 lah. Okay, so itu cuma untuk lampu TV ya. So, TV sebenarnya tidak memakan tenaga elektrik yang banyak. Okay, kalau kamu on 24 hour pun taklah membazir lah. Okay, so yang apa yang contoh yang paling bazir itu kamu boleh rujuk dalam buku rujukan. Contohnya lah aircon ataupun cerek elektrik. Cerek biasanya rating dia adalah dekat dengan 2000. Katakan cerek lah, cerek elektrik adalah 2000. Kamu guna average, kamu masak air berkali-kali, katakanlah satu hari jumlah masa yang kamu guna ialah sejam saja. Berapa kos untuk menggunakan cerek setiap hari itu? Satu hari saja berapa? Okey, so kita cuba kira gunakan harga 30 sen tu. So 2000 watt sama PT 2 kilowatt lah. Okey, sebab dia 2000 watt kan. Dia punya power rating tu ialah 2000 watt, jadi 2 kilowatt. Kalau darab dengan sejam, kita dapat 2 kilowatt jam. Okey, jadi kalau 2 kilowatt jam satu hari kamu perlu gunakan lebih kurang 30 sen lah. Okey, satu hari 30 sen. Okey, walaupun kamu cuma gunakan dalam masa sejam. Kenapa? Sebab dia punya nilai watt power rating tu ataupun nilai kuasa dia adalah besar lah. Okay, so itu kuat makan elektrik lah. Satu lagi adalah aircon lah. Aircon pun sama juga. Aircon pun 1000 lebih juga dekat dengan 2000 dia punya power rating. Sebab itu kalau orang yang ada aircon, kalau dia selalu on, bil elektrik dia memang tinggi. Lebih daripada 100, 200 pun ada juga, 300, 400. Sebab aircon dia punya power rating tu tinggi lah. Okay.
Ini ialah nota dalam modul kamu lah. Cikgu ulang balik apa yang kita belajar tadi. Okey, nak kirakan kos kita gunakan E sama dengan PT. Sebelum itu kalau kamu nak kira, pastikan convertkan dia kepada kilowatt. Okey, 1 kilowatt bersamaan dengan 1 unit. Ini ialah cara dia. So ini jangan risaulah, jangan hafal dia punya tarif. Biasanya dalam soalan dia akan bagi tu. Okey, 1 unit dijual berapa. Okey. Itu ialah penjualan tenaga elektrik. And then akhir sekali ialah kita nak kira kecekapan. Okay. Kecekapan cikgu tak tunjukkan pengiraan. Nanti kamu cuba try dalam you punya modul tu. Okay. Kecekapan boleh kira menggunakan dua aspek. Aspek yang pertama kita boleh kira menggunakan tenaga. Aspek yang kedua kamu boleh gunakan power. So apa itu kecekapan? Kecekapan ialah, okey, kita baca dia punya tarifan. Kecekapan semua peralatan elektrik adalah kurang daripada 100. Kenapa dia kurang daripada 100? Sebab ada sebilangan tenaga elektrik dibazirkan dengan menghasilkan haba contohnya. Okey, contohnya lampu kan. Kalau lampu, apakah tenaga yang kita tak mau? Tenaga haba kita tak mau. Okey, kalau kipas tenaga bunyi. Okey. Tenaga haba pun ada kalau lama kamu pakai. Jadi tenaga input yang dibekalkan tidak semestinya output dia. Contohnya kamu bekalkan 50 joule. Mungkin 40 joule yang digunakan untuk memutarkan kipas. Manakala 10 joule sudah dibazirkan untuk menghasilkan tenaga haba. So itu ialah cara kamu kira kecekapan. So kecekapan boleh gunakan output, tenaga output bahagi dengan tenaga input darab dengan 100%. Itu aspek yang pertama. Kalau diberi dalam bentuk kuasa, sama juga. Output di atas, input di bawah. Ada unit ke tidak? Yang ini tiada unit. Dikira dalam bentuk percentage. Okay. Nanti sesi yang seterusnya kita akan buat perbincangan menggunakan Google Meet lah. So itu sahaja. Jadi kamu cuba lengkapkan latihan-latihan dalam modul kamu. Okay. So perbincangan untuk pengiraan kita akan gunakan sesi Google Meet untuk berbincang. Okay. So sekian saja untuk 3.4 ni.